Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Rifa. Okey, jom kita belajar hari ini. Tajuknya adalah darab pecahan. Okey, jom. Okey, sebelum kita belajar cara nak mengira darab pecahan, apa kata kita buat ulang kaji dahulu berkenaan dengan pecahan wajar, pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Tak lagi? Okey, pecahan wajar kalau kita nak kenal, nombor di atasnya lebih kecil daripada nombor di bawah. Ataupun kita sebut yang kat atas tu adalah pengangka dan kat bawah adalah penyebut. Contoh, saya letak kat sini 3/5. 3 ni adalah pengangka. Okey, nama dia pengangka lah. Bahagian atas tu, bawah tu namanya adalah penyebut. Okey. So kalau kita nak kenal pecahan wajar macam mana, kita kena ingat satu je. Nombor atas lebih kecil daripada nombor bawah. Itu adalah pecahan wajar. Maka pecahan tak wajar pula adalah terbalik daripada pecahan wajar. Kita balikkan dia, maksudnya ke atas tu lebih besar daripada yang bawah. 5/3. Okey. Nombor bercampur pula nak kenal punya ialah dia bercampur dengan nombor bulat bergabung dengan nombor pecahan. Okey, contoh saya letak kat sini 2 besar kat depan. Lepas tu saya letak 3/4. Ini nombor bulat bergabung dengan pecahan kat belakang ni. So jadilah nombor bercampur. Okey, ini kita dah belajar pada tahun sebelumnya. Okey, jom kita tengok seterusnya bagaimana nak kira darab pecahan. Okey, yang memula sekali kita nak belajar adalah pecahan wajar, darab dengan pecahan wajar. Okey, contoh soalan saya bagi kat sini adalah 7/9 darab dengan 9/10. Okey. Macam mana kita nak kira ni? Senang je, kaedah yang pertama. Okey, saya tulis kat sini kaedah yang pertama secara pengiraan. Okey. Maksudnya kita darab terus. Kaedah pertama kita darab terus. Atas darab atas, bawah kita darab dengan bawah. Lepas tu kita dapat adalah 7 darab 9, 63. Berkan dengan berapa? 9 darab 10 adalah 90. Okey, kalau diperhatikan nombor ini macam besar. Dan kita kena tahu nombor ini mesti boleh dipermudahkan atau dimansuhkan atau dikecilkan. Okey, perkataan itu membawa maksud yang sama, iaitu pemudahkan itu maksudnya bagi pecahan itu yang paling kecil sekali. Okey, kat sini kita memerlukan sifir. Okey, kalau tengok kat sini 63 dan 90 dalam sifir, apakah ada nombor 63 dengan 90? Okey, sifirnya adalah sifir 9. Okey, saya tulis kat sini sifir 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, lepas tu sini 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, so maka siaplah sifir 9. Okey, kalau dah ingat sifir, tak perlu lagi buat macam ini, terus saja macam ni. Okey, 63. Tengok 63 ada tak dalam sifir 9? Ada. Ini dia. Yang ke berapa? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke 7. Okey, 90 ada tak dalam sifir? Maka ada kan ni 90. Yang ke berapakah itu? Okey, ini 7, 8, 9, 10. Yang ke 10. Maksudnya kita boleh permudahkan 63/90 ini menggunakan sifir 9. Okey, ini cara saya, cara cepat. Kita potong dia, 63 tu potong. 63 tu adalah yang ke-7. So tulis kat sini 7. Okey, 90 ni kita potong menggunakan sifir 9. Yang ke berapa ini? Iaitu yang ke-10. So tulis 10. So jawapan yang ada yang tinggal ni kita salin balik, 7/10. Inilah jawapan yang terakhir yang kita dapat, 7/10.
10. Okey, faham? Saya tunjuk kaedah cara yang kedua bagaimana kita nak buat permudahkan secara cepat. Okey, jom. Okey, ini kaedah kedua yang saya nak tunjuk bagaimana. Tadi kaedah pertama kan? Sekarang kaedah kedua. Okey, soalan yang sama juga. 7/9 darab dengan 9/10. Okey, kaedah kedua ni dia cepat sikit lah. Kita nak dapatkan jawapan tu. Okey, tapi memerlukan kemahiran mengingati sifir. Okey, kat sini kalau kita perhatikan, okey, kita tengok keadaan yang darab ni kan. Darab ni kan bersilang ni. Ini bersilang, ini ke sini, ini bersilang kat sini. Kita cari nombor yang mana boleh dipermudahkan atau dipotong. Okey, salah satu tipsnya kita cari nombor itu ada tak nombor sama kat situ. Okey, yang saya nampak kat sini ada kan, nombornya adalah 9. So kita potonglah 9 itu. Maksudnya kalau sifir 9, tadi sifir 9, 18. Okey, ni ada kan yang pertama. So ini potong sebab dia sama, dapat 1, ini dapat 1. 1 tu kenapa? 1 tu yang pertama, 9 tu. Okey. Dah habis potong ni, kita tengok 7 dengan 10 ni tak ada dalam mana-mana sifir kecuali sifir 1. Sifir 1 tak payah gunalah untuk potong. Okey, jom. Lepas tu kita buat darab macam biasa. 7 darab 1, 7. Per 1 darab dengan 10. Okey. Kita ambil yang baru ni lah. 1 darab 10 sama dengan 10. So, jawapan dia 7/10. Sekejap je kan dapat jawapan. Betul tak? Jawapan yang tadi adalah kaedah pertama kita dapat 7/10 juga. Dan jawapan yang untuk kaedah kedua pun kita dapat 7/10. Cuma kaedah kedua ni lebih senang dan cepat. Syaratnya ingat sifir. Okey, jom kita tengok contoh seterusnya. Okey, seterusnya saya bagi contoh adalah berkenaan yang sama juga iaitu pecahan wajah darab dengan pecahan wajah. Okey, contoh yang saya nak bagi kat sini adalah 3/4 darab dengan 6/7. Okey, saya nak menggunakan kaedah yang kedua iaitu kaedah cepat. Sebab apa? Sebab kat sini saya nampak boleh dipotong, boleh dipermudahkan soalan ini. Okey, kita tengok yang bersilang ini. Okey, 4 dengan 6. 4 dengan 6. Cuba fikirkan sifir apakah yang mempunyai nombor 4 dan 6. Okey, sifirnya ialah sifir 2. Okey, 2, 4, 6, 8. Okey, buat sifir sikit-sikit saja sebab kita nak cari nombor 4 dan nombor 6 dalam sifir 2. Kita jumpa kat sini sifirnya. Okey, ini ada 4 ada betul. Lepas tu ada 6 betul dalam sifir 2. Okey, 4 ni adalah yang kedua. 6 ini adalah yang ketiga. Maksudnya apa kat situ? Maksudnya kita boleh potong. Okey, kita potong 4. Okay, bila kita potong 4, kita ambil 4 tu yang ke berapa? 4 tu yang kedua. So kita tulis 2. Okey, 6 pula. Yang ni kita dah bulatkan 6. Okey, kita potong 6. Kita potong 6, kita gantikan dengan nombor 3. Sebab apa? 6 tu yang ketiga. Okey, faham? Lepas tu, apa perlu kita buat? Kita darab. Sebab dah tak ada nombor yang boleh dipotong kat sini. 3 dengan 7 tak ada. Ada anak murid saya tak cakap, ada cikgu dalam sifir 1. Memanglah ada dalam sifir 1. Sifir 1 tu dah terkecil sangat, kita tak boleh guna lah. Tak perlu guna. Kita start dengan sifir 2 Okey, lepas tu kita pun darab macam biasalah. 3 darab 3 sama dengan 9. Okey, 2 darab 7 adalah 14. So, maka siap dah jawapannya 9/14. Senang je kan? Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, ini contoh seterusnya berkenaan dengan darab pecahan wajah dengan nombor bercampur. Okey, kalau dilihat kat sini, 21/7 darab 3/5. 3/5 ni merupakan pecahan wajah. Dan 21/7 ini adalah nombor bercampur.
Okey, kalau dapat soalan macam ni, senang sahaja. Mula-mula, okey, boleh buat anak panah macam ni. 2 anak panah bawah dan satu lagi di atas. Kat sini kita letak operasi darab. Kat sini pula adalah untuk operasi tambah. Okey, lepas tu kita boleh selesaikan yang ini dahululah, nombor bercampur. Okey, jom buat sama-sama dengan saya. Suka buat macam ni untuk memudahkan bagi mereka yang belum faham. Okey, 7 darab dengan 2. Daripada mana saya ambil 7 darab 2 ni? Yang kat sini lah, 7 darab 2. Lepas tu kita tambah berapa? Ini tambah 1. So tuliskan tambah 1. Saya lebih suka kurungkan dia. Lepas tu perkan dengan berapa? Kita tengok bawah dia ni berapa. Pembawahnya adalah 7. So salin sahaja 7. Okey, seterusnya nak buat apa? Darab 3/5 ini. Saya ulang ya. Darab 3/5 ini kita salinkan sahaja. Okey, kalau siapa-siapa yang dah mahir dan tak nak buat yang saya buat yang ini, step ini pun tak apa, nak tulis terus, nak kira 7 darab 2 tambah 1, nak kira terus pun tak apa. Okey, lepas tu kita selesaikan yang ini. 7 darab 2 adalah 14 tambah 1, 15. So kita boleh tulis kat sini 15/7. Jangan lupa salin semula. Lepas tu darab 3/5. Tuliskan balik 3/5. Okey. Kat sini saya lebih selesa menggunakan kaedah cepat yang kaedah kedua tadi yang saya ceritakan, nak permudahkan terus pecahan ini. Okey, kat sini saya perhatikan, saya jumpa 15 dengan 5 ni. Okey, kita tengok yang persilangan ini ya. 15 dengan 5. Ceteka sifir berapa yang ada 15 dengan 5? Sifirnya adalah sifir 5. Okey, so saya senaraikan kat sini untuk memudahkan lagi. 5, 10, 15, 20. Okey, buat sikit-sikit sahaja. Sebab kita nak cari nombor 5 dengan 15. Ada kan dalam sifir 5 itu. Okey, ni 5 ada. 5 adalah yang pertama. 15 adalah yang ke 1, 2, 3. Yang ke 3. Okey, faham setakat ini? Okey, apa yang perlu kita buat? Kita potonglah sebab kita dah jumpa ni kan. Kita permudah kan menggunakan kaedah potong. Okey, kita potong 15 ni. Kita gantikan dengan nombor 3. Okey, faham Okey, 5 pula kita potong. Kita gantikan dengan nombor 1. Tulislah 1. Okey, next seterusnya kita nak buat apa? Kita buat anak panah macam ni. Maksudnya 3 tu kita darab 3. 7 ni kita darab dengan 1. So, kita boleh tulis 3 darab 3, 9. Per 7 darab 1, 7 darab 1, 7. So, jawapan yang dapat adalah 9/7. Tapi tak boleh berhenti di sini sebab sini adalah pecahan tak wajar. Kenapa saya kata pecahan tak wajar? Sebabnya nombor ke atas ni lebih besar daripada bawah-bawah kecil. Atas ni besar, so tak wajar lah kan pecahan itu. Jadi kita kena permudahkan lagi menggunakan kaedah, salah satu cara lah kaedah bahagi. Okey, next seterusnya saya buat kotak sikit kat sini untuk kita kira bahagi. Macam mana nak kira 9/7 jadikan bahagi? Jadikan macam ini, 9 bahagi 7. Okey, ini dah belajar pada tahun lepas. Okey, dalam sifir 7 yang paling dekat dengan 9 adalah yang pertama lah. Itu 1 darab 7, 7. Tolak. Jadi jawapan dia adalah 9 tolak 7 adalah 2. Okey. Bila dah ada baki ni, okey, yang bulat ni saya buat macam ni. Okey. Ambil daripada atas, turun bawah ke sini. Maksudnya yang saya bulatkan itu
kita letak di depan sekali. Okey, yang atas ni diletak di depan, yang baki bawah ni kita letak di atas. Per dengan berapa? Per dengan 7. Dia mesti sama juga yang asalnya. So jawapannya akan dapat 1, 2 per 7. Okey, ini contoh seterusnya berkenaan dengan darab nombor bercampur dengan nombor bercampur. Kenapa macam tu? Okey, ini maksudnya. Ini nombor bercampur, 1 per 2 ni kan nombor bercampur. Lepas tu darab dengan 2, 5 per 8 pun nombor bercampur. Okey, jangan risau, kita buat macam tadi. Bila ada nombor bercampur, kita buat anak panah. Ini pun anak panah. Okey, dan jangan lupa darab sini tambah, sini darab, sini pun tambah. Kalau tak nak buat tanda anak panah pun tak apa. Okey, kita selesaikan yang depan ni. Kita salin 2 darab 1, 2 darab 1 tambah 1 tambah 1 kurungkan. Perkan dengan berapa? Tengok bawahnya. Perkan dengan 2. Okey, lepas tu darab. Kita ambil yang belakang pula. 8 darab 2. Okey, tulis 8 darab 2. Tambah berapa? Tambah 5. So, tulis 5. Perkan dengan berapa? Bawahnya adalah 8. So, tulislah 8. Okey, faham? Dan selesaikan yang depan. 2 darab 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 per 2. Darab. Kita selesaikan yang ini pula. 8 darab 2, 16. 16 tambah 5, 21. So, 21 per 8. Okey, kalau kita perhatikan nombor ini, tak ada yang boleh dipermudahkan dahulu. So, kita perlu menggunakan kaedah pertama, iaitu darab terus. Atas darab atas, bawah darab bawah. Okey, kita darabkan. 21 darab 3. Kalau tak tahu macam mana, kita boleh kira di tepi buku awak yang ada ruang itu. Kita tulis bentuk lazim 21 darab 3. Darab macam biasa, 1 darab 3, 3, 2 darab 3, 6. So, jawapan yang atas adalah 63. Per berapa? 2 darab 8, sifir 8. Yang kedua, 2 darab 8 adalah 16. Okey, jawapan yang dapat ini dalam pecahan tak wajar sebab atas lebih besar daripada pembawah ini, 63 per 16. So, apa perlu kita buat? Kita perlu, kita kena bahagi. Okey, jom kita buat bahagi di ruang ini. 63 bahagi dengan 16. Macam mana nak buat sifir 16? Macam-macam cara sebenarnya, tak kisah macam mana pun awak nak kira. So, ini salah satu cara lah saya buat sifir 16. Okey, sifir 16. 16. Yang pertama, yang kedua, 6 tambah 6, 12. 1 kat atas ni saya buat 1 tambah 1, 2. Tambah lagi 1 jadi 3. Ini yang kedua. Okey. Yang ketiga pula apa? Okey, ini ambil 2 tambah 6, 8. Okey, 2 tambah 6, 8. Okey, 3 tambah atas ni 1 sama dengan 4. So, 48. Okey. Yang keempat pula berapa? Okey, ambil 8. 8 tambah dengan 6 atas ni. 8 tambah 6, 14. Okey. 1 di sini. Saya buat 1 sengit je. Okey, 1 di sini maksudnya tumpang lah.
4, ni 4, 4 tambah 1 di sini 5. 5 tambah 1, 6. Okey, sambil-sambil kita buat sifir tu, tengoklah kat sini ni. Ni 63 je. Kita dah sampai 64 dah lebih kan. So kita stop kat situ sahaja. Okey, tak payah, tak perlu buat banyak-banyak. Okey, sekarang kita dah tahulah 64 ni kita tak boleh guna sebab dia dah terlebih daripada 63. So kita ambil yang ketiga, iaitu 48 ini. So 3 ni kita boleh ambil, 3 ni letak di atas. Okey, faham Tolak 48. So tolak macam biasa. 3 tak boleh tolak dengan 8. Pinjam sini akan jadi 5. So letak 1 di sini. 13 tolak 8 sama dengan 5. 5 tolak 4 adalah 1. Okey, dah ada baki ni, maksudnya sini pun boleh kita bulatkan. Lepas kita bulatkan, kita buat anak panah ini ke sini, ke sini. So kita boleh tulis 3 dahulu, 3. Okey, lepas tu ambil baki letak di atas. 15 per dengan 16. Perhatikan 16 ni mesti sama bawah dia. Okey, jadi inilah jawapannya. Kita stop kat sini. Jawapannya adalah 3, 15 per 16. Okey, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa sharekan pada kawan-kawan. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa subscribe channel Cikgu Rifah. Okey, bye. Kita berjumpa di video akan datang. Okey, bye. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Rifah.